نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah kita bertemu pada bulan ni, minggu ni, sambung pengajian kita berkenaan Aqidah Al-Iman ni. Dan bulan lepas kita akhir bertemu, kita dah sampai membincangkan berkenaan fitnah di dalam kubur dan juga soalan malaikat. Yang dimaksudkan fitnah ni kita dah bincangkan. Dimaksudkan fitnah ni apa dia? Imtihan. Al-imtihan. Apa maksud al-imtihan? Ujian. Ujian iaitu soalan yang diberikan oleh para malaikat kepada si mati, yang mana kalau luluh alhamdulillah, tapi kalau tak luluh maka dia akan diseksa oleh para malaikat atas arahan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Jadi kita dah tengok perkara ni merupakan satu perkara yang benar sebagaimana diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sepotong hadis, yang mana kata baginda sallallahu alaihi wasallam, hadisnya agak panjang. Apabila maaf saya lupa sebut, muka surat 145, saya pada buku, saya baik teringat. Muka surat 145 ya. Apabila seorang hamba diletakkan di dalam kuburnya dan sahabat handainya berpaling balik, sesungguhnya ia mendengar derap selipar mereka. Baginda sallallahu alaihi wasallam meneruskan, datang kepada hamba itu dua malaikat, kemudian kedua-dua membangunkan lelaki itu dan menanyakan, apakah engkau telah katakan terhadap Muhammad? Jikalau dia seorang mukmin, dia akan menjawab, saya menyaksi bahawa dia adalah hamba Allah dan Rasulnya. Lalu dikatakan kepadanya, lihatlah kelak di dalam syurga. Sambung baginda sallallahu alaihi wasallam lagi, ia dapat melihat kedua-dua tempat kediamannya. Berkata Qatadah, maka dibuka luas baginya di dalam kubur itu seluas 70 hasta, dan tempat kediamannya dipenuhi dengan kehijauan hingga kepada hari kebangkitan. Adapun orang munafik dan kafir akan ditanya, apakah kamu telah katakan terhadap lelaki ini? Dia menjawab, engkau tidak memahami dan tidak ikut orang yang mengetahui. Ia dipukul dengan pemukul besi dengan pukulan, ia menjerit kesakitan, didengar oleh semua kecuali manusia dan jin saja. Jadi hadis ni saya ingat waktu saya pertama kali dengar hadis ni dulu daripada Allahyarham Syekh Mandili dulu. Dia sebut bahawasanya hadis ni merupakan, dia kata, satu perkara yang kita boleh tengok. Kadang-kadang kalau al-an'am ni binatang sembelihan kita kan, duk makan, duk main kat kawasan kubur tu, kalau tiba-tiba dia terserentak, lepas tu dia tersentak dan dia lari, na'udzubillah, barangkali ada orang yang diseksa dalam tu kan. Jadi kita kata sebab hadis ni disebut oleh Nabi SAW, jeritan dia tu didengari oleh semua orang melainkan manusia dan jin. Maknanya bahimatul an'am boleh tak? Boleh. Binatang boleh dengar perkara ni. Jadi kita kata di sini, inilah dia ujian ataupun fitnah di dalam kubur. Saya ingat perkara ni masyhur. Bukan saja perkara ni masyhur, malahan dia punya soalan-soalan tu pun kita kata soalan bocor. Kita kata SPM pun orang tu tahu soalan apa. Ini soalan bocor, kita kata telah diketahui. Sebab apa? Dia punya masalah dia bukan pada soalan dia. Dia punya masalah dia pada jawapan dia. Soalan dia tak ada masalah. Soalan dia awal lagi Nabi SAW dah beritahu dah apa dia punya bakal soalan tu. Masalah dia tak terletak pada soalan. Masalah dia terletak pada jawapan dia. Sebab jawapan tu bukan jawapan dengan keadaan yang kita jawab sekarang. Bagaimana dengan orang yang ditanya, ma rabbuka, siapa Tuhan kamu? Cuma orang yang menyembah, mengesakan, mentauhidkan Allah saja yang boleh jawab Allah Tuhan saya. Jadi dia bergantung pada amalan kita seharian. Bila ditanya siapa imam kamu, cuma orang yang berkiblatkan Al-Quran saja yang boleh jawab Al-Quran tu imam saya. Bila ditanya siapa contoh ikutan, siapa rasul kamu, cuma orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW saja, berpegang pada perkara tu. Dia ada al-hirsu, iaitu dia ada kesegeraan ke arah sunnah Nabi SAW. Maka orang macam tu saja yang boleh jawab bahawasanya baginda Nabi SAW adalah rasulku. Jadi dia punya masalah tu, sekali lagi kita tengok, dia bukan masalah soalan. Soalan tu semua orang dah tahu dah pun. Masalah dia apa? Masalahnya dekat jawapan. Terutamanya pula kita ni hidup dekat dalam dunia ni, kita ni termasuk saya pun sekali lah, kita ni banyak terkabur dengan kita punya urusan keduniaan kita.
Saya ingat hari Ahad baru ni waktu mengajar duha, saya duk bawa kereta daripada Kanga tu nak pergi ke kuliah duha. Saya duk fikir bila nak sampai masjid tu baru saya teringat saya ni nak sampai masjid. Kata Allah, Allahu Akbar. Dah bukan apa, bila fikir tu, cuba kita muhasabah diri kita balik. Malam ni kita cuba fikir, kebanyakan masa kita dalam satu hari kita fikir soal akhirat ke soal dunia? Soal dunia, betul tak? Kita fikir esok kerja macam mana, esok nak pakai baju apa betul tak? Esok sampai kat pejabat, kerja apa nak tengok dulu, betul tak? Anak macam mana, balik anak minta baju baru lah, minta kata baju dah tak muat sekolah, minta kasut dah koyak. Kita duk fikir benda tu sehingga kan daripada pagi sehingga habis petang, hari, malam kita ni, kita kalau lah tak mari kelas agama pula, lagilah pula tu. Memang kita habis fikir kat situ. Kita banyak masa kita dihabiskan berkenaan dengan urusan keduniaan, sedangkan kita punya peranan asal kita yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan adalah untuk apa? Untuk ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu saya suka pada kupasan Syekh Utsaimin dalam buku Syarah Akidah Tauhid tu, ada yang ikut usrah tu, dia kata bahawasanya daripada ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Maksudnya apa? Maksudnya tujuan utama penciptaan kita adalah untuk beribadah, bukan untuk nak rasa nikmat dunia tu sampai tak ibadah, bukan macam tu. Tujuan kita adalah untuk beribadah. Cuma saya duk terfikir, kenapa dalam keadaan kita tahu hakikat tu pun, kita tahu perkara tu pun, masih lagi keduniaan yang banyak kita fikirkan. Sebab apa? Salah satu sifat kita manusia ni, kita tak sabar untuk tunggu dia punya hasil dia. Kita nak cepat. Dan mana yang cepat? Dunia ke akhirat? Dunia yang cepat. Usahakan hari ni, dapat hari ni, betul tak? Kita kata kalau kita teringin sesuatu, kok balik masjid ni kata teringin kena teh tarik kot berhenti kat warung dapat tu. Jadi kita ni manusia, kita banyak dikelabukan dengan usaha-usaha yang kita tampak hasil dia cepat. Itu sifat manusia. Sifat manusia memang tidak bersabar. Memang tu masalah kita. Maka bila kita tengok keduniaan tu perkara yang cepat boleh capai, akhirnya na'udzubillah, kita punya pemikiran harian kita memang fikir berkenaan keduniaan sahaja, jam demi jam, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Sedar-sedar dah dibangkitkan di kubur, ditanyakan amalan kita, siapa Tuhan kamu, siapa imam kamu, siapa rasul kamu. Na'udzubillah. Jadi ini satu muhasabah yang pertamanya untuk diri saya sendirilah, tuan-tuan dan puan-puan juga sama, untuk kita nak tengok perkara ni. Ini satu hakikat yang benar diceritakan oleh Nabi SAW. Jangan kita terlalu fikirkan berkenaan bab keduniaan ni sehingga kan kita banyak sangat risau, sehingga kan kita lupa berkenaan akhirat kita. Sebab tu satu perkataan Ustaz Abdullah Al-Amin yang selalu keluar IKM.FM tu, saya suka dengar dia punya kuliah dia. Ada orang kata ialah ada masing-masing ada keistimewaan dan kekurangan. Semua manusia pun macam tu. Kalau sebab kekurangan tu kita tak mau dengar, saya rasa kelas saya pun kosong habis. Saya rasa tak ada siapa nak main pun. Tapi satu pesanan dia yang memang sangat-sangat terkesan pada diri saya kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan. Dia kata dunia bukan untuk dirisaukan, dunia cuma untuk diuruskan. Yang perlu risau akhirat, bukan dunia. Maksudnya kalau ada masalah dunia, kita uruskan, jangan risau, uruskan je lah. Sebab kita punya tujuan dunia ni pun, kehidupan dunia ni pun, Allah bagi harta dan sebagainya. Apa konsep pemilikan dalam Islam? Tak kira lah harta ke, isteri ke, suami ke, anak ke. Apa konsep pemilikan harta dalam Islam? Bahawasanya semua harta itu milik Allah Subhanahu Wa Taala, kita cuma diamanahkan untuk urus saja. Maka disebabkan tu dunia adalah untuk diuruskan, bukan untuk dirisaukan. Kalau ada masalah, kita selesaikan, bukan untuk kita risau sehingga kan kita lupa yang patut kita risau adalah akhirat kita. Yang patut kita risau adalah soalan dalam kubur nanti. Betul, kita tahu perkara tu, tapi adakah amalan kita ni cukup untuk kita jawab? Satu selalu saya sebut, saya kata saya tak takut kematian. Orang kata mati ni memang sakit. Takut ke tak takut ke? Lalu juga. Memang bukannya kita kata kalau kita takut mati tu tak sakit, dia bukan gitu. Bukannya macam tu. Kita kata mati ni macam-macam mana pun lalu, memang sakit tu tak boleh nak elak. Nabi SAW pun rasa juga sakit tu. Tapi yang merisaukan adalah bila kita pejam mata, bila Allah dah bukakan hijab daripada dunia ke alam gaib pada kita, apa yang kita nampak? Selalu saya cakap yang tu yang saya risau tu. Mati tu sakit sekejap saja kata. Tapi bila dibuka hijab ni, adakah kita nampak syurga, na'udzubillah, ataupun orang nampak neraka?
Bila kita tengok soalan dalam kubur, adakah kita punya amalan kita cukup nak jawab benda tu? Yang tu yang kita risau tu, yang tu risau. Sebab umur kita ni pun siapalah tahu umur kita panjang sampai tahun depan. Alhamdulillah, kita kata mungkin tahun ni kemungkinannya kita kata kita sempat tengok Hari Raya Aidiladha. Itu pun tidak ada jaminan. Ada orang yang masuk dalam Ramadan dalam keadaan nak sambut Hari Raya, 30 Ramadan meninggal dunia. Ada satu post daripada Datuk Dr. Zul, Mufti Wilayah. Saya suka tengok post, dia kata dia pergi makan lepas buka office buka cuti raya tu, dia pergi makan restoran tu, tahu restoran kat Cyberjaya tu, dia kata dia makan-makan sekali ada orang belanja, dia kata. Lepas tu dia pusing tanya siapa belanja. Orang kedai tu tunjuk ada fulan, si fulan tu seorang lelaki muda juga bawa anak kecil seorang perempuan. Dia pun dia rasa timbul syok kat hati dia. Dia kata muda lagi nampak ada anak. Dia kata mana isteri? Dia kata orang rumah mana? Dia kata ustaz, isteri saya baru meninggal sehari sebelum raya, kata. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Umur kita ni, orang kata dulu, orang kata apa, orang tua-tua ni dah 7 series ustaz. Sekarang ni 2 series, 3 series pun meninggal dunia agak. Tak kira, kata. Nak sekarang macam-macam jenis penyakit kan. Jadi ni perkara yang perlu kita khawatirkan selalu. Bukan masalah kematian so sakit tak sakit. Saya rasa tak perlu risau lah pasal tu. Sebab risau pun sakit juga. Tapi yang perlu risau adalah macam mana bila di sebalik tabir kematian nanti, apa yang kita tengok. Dia semua bergantung pada bukan pengetahuan kita dah, tapi dia bergantung pada amalan kita. Amalan kita hari ni cukup tak? Kita punya ibadah kita punya ilmu kita punya akhlak kita dengan Allah dan juga dengan manusia, cukup ke tak? Yang tu yang perlu kita risaukan setiap hari. Sebab ni pesanan Nabi SAW, malaikat yang bernama Munkar Nakir ni memang Allah ciptakan khas untuk tanya dekat kubur nanti. Mereka memang ada, cuma kita belum jumpa saja lagi. Okey, baik. Riwayat seterusnya daripada Bara' bin Azib radhiyallahu an. Sabda Rasulullah SAW, firman Allah Subhanahu wa taala, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabit. Yang bermaksud maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan jiwa orang-orang yang beriman dengan perkataan yang thabit. Perkataan yang thabit ni maksudnya perkataan yang kukuh. Yang ni kita kata jawapan hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu an. Yang ni merupakan salah satu jawapan untuk ada golongan yang kata bahawasanya soalan dan azab kubur ni tidak ada. Saya ingat dulu dalam negara kita lebih kurang tempoh, saya ingat 15-16 tahun lepas ada tersebar pemikiran macam ni bahawasanya azab kubur ni tak ada. Kenapa azab kubur tak ada? Dia kata yang pertama disebabkan azab kubur tak pernah sebut dalam Quran, satu. Kemudian dia kata dari segi logik akalnya bahawasanya takkan Allah azab manusia tanpa perbicaraan dulu. Nampak maksud dia? Dia kata maksudnya akhirat tu kita bangkit kat pada mahsyar, ada perbicaraan. Lepas ada perbicaraan baru ada hukuman sama ada syurga ataupun neraka. Kalau kata azab kubur tu ada, masakan Allah akan seksa hambanya tanpa terlebih dahulu dibawa bicara, kan? Jadi macam mana kita nak jawab ni? Untuk soalan pertama kata bahawasanya azab kubur tak ada dalam Quran. Kita kata Quran ada benda yang dia sebut secara jelas dan ada benda yang dia sebut secara tak jelas. Itu tabiat Quran. Tapi kita kata berkenaan azab kubur ni, kalau nak ditanya ada dah azab kubur disebut secara jelas dalam Quran. Contohnya Allah kata dalam surah Ar-Rahman, Allah sebut berkenaan api neraka kan, hazihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun. Allah Subhanahu wa taala kata inilah dia neraka jahannam yang didustakan oleh orang-orang yang berdosa. Jelas Allah sebut neraka jahannam. Kubur, azab kubur Allah tak sebut jelas macam tu, tetapi ada dah Allah isyaratkan, ada. Apa dia antara isyaratnya? Ini kata Nabi SAW, qala Allah Ta'ala yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabit. Nabi menafsirkan. Apa salah satu peranan Nabi SAW? Menafsirkan Quran untuk kita. Betul? Maka Nabi tafsirkan, Nabi sebut ayat ni Allah menetapkan jiwa orang yang beriman dengan kata-kata yang kukuh. Kata Nabi SAW, apa maksud ni? Maksudnya soalan dalam kubur tu, malaikat akan tanya, dia bukan tanya macam tanya, dia akan tanya memang gasak betul ya, kita kata siapa Tuhan kamu, siapa Tuhan kamu. Ketika tu jiwa orang beriman akan ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka firman Allah ni berkenaan Allah menetapkan jiwa orang yang beriman, yang ni merujuk pada apa? Soalan di dalam kubur.
Cuma dia tak sebutlah ini ayat ni bab soal dalam kubur, dalam Quran tak sebutlah macam tu. Tetapi diberitahukan kepada kita oleh baginda Nabi SAW, ayat ni berkenaan apa? Berkenaan dengan azab kubur. Maka ada. Jadi kata kalau yang kata dalam Quran tak ada berkenaan azab kubur, kita kata kena betulkan sikit dia punya statement tu. Bukannya azab kubur tak ada dalam Quran, cuma tidak disebut secara jelas itu azab kubur. Tapi kalau kita tengok pada hadis Nabi SAW, baginda menafsirkan ayat ni sebagai apa dia? Soalan dan azab dalam kubur. Ada kata. Kemudian yang kedua dia kata, takkan kalau Allah seksa orang dalam kubur, takkan Allah seksa orang sebelum ada perbicaraan? Ada orang pernah tanya saya, dia kata takkan Allah seksa orang, seksa hamba tanpa perbicaraan? Saya kata ni ingat mahkamah sivil, mahkamah tinggi ke ISA ke apa kata? Kenapa ada perbicaraan? Kenapa perlu ada perbicaraan dekat dunia ni? Kenapa perlu ada mahkamah? Sebab hakim tak tahu apa-apa pasal kes tu. Sebab tu kena ada perbicaraan tu yang saya jawab lah. Hakim tak tahu apa. Tiba-tiba ada dua orang datang, seorang tuduh kawan ni curi duit saya, seorang ni kata tak. Maka masuk bicara. Kenapa masuk bicara? Sebab hakim tak tahu dua orang ni pun dia tak kenal siapa. Kan? Upah peguam dia orang. Peguam bawa kes, dia curi 10 juta. Orang ni pula kata tak ada, akaun dia tak pernah ada 10 juta. Dihadapkan pada hakim, hakim lah yang pening kepala baca kes dia. Baca kes berjilid-jilid, masuk dalam mahkamah, cuba kita kata bergaduh. Akhirnya hakim berijtihad. Akhirnya hakim mengeluarkan pendapat dia berdasarkan dia dah dengar dua-dua pihak dan berdasarkan bukti, maka ijtihad dia seorang ni bersalah, seorang ni tak bersalah. Apa maksud ijtihad? Maksudnya pandangan terbaik dia. Itu sahaja manusia boleh buat. Sebab tu kita memerlukan pada perbicaraan, sebab hakim tak tahu apa-apa. Allah Subhanahu Wa Taala Al-Alim yang Maha mengetahui. Tak payah bicara pun dia tahu siapa bersalah, siapa tak bersalah. Bahkan bukankan tak payah bicara, sebelum perkara tu terjadi dia tahu dah benda tu nak jadi. Allah Subhanahu Wa Taala Al-Alim. Maka kalau Allah pilih untuk azab hamba dia, itu adalah sebahagian daripada hak dia ke atas hamba dia. Allah Subhanahu Wa Taala yaghfiru man yasha wa yu'adzibu man yasha. Dia mengampunkan sesiapa yang dia nak dan dia mengazabkan siapa-siapa yang dia nak. Dia tak perlu jawab kat kita. Contoh kata Ustaz Azri, saya seksa orang ni sebab seksa. Dia Tuhan, dia bukan manusia. Jangankan Allah, bos kita buat keputusan pun tak payah terang kat kita. Ini pula Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak perlu terang kat kita. Perbuatannya tidak dipersoalkan, tetapi yang dipersoalkan apa? Kita yang akan dipersoalkan. Okey, jadi tak boleh yang dia kata takkanlah Allah azab makhluk, azab hamba dia 2 kali. Itu untuk manusia kata. Dulu orang bising pasal ISA kan. Kenapa orang bising pasal ISA? Sebab tangkap tanpa bicara. Itu hukum dunia. Allah Subhanahu Wa Taala Al-Alim, dia mengetahui segala perkara. Kalau manusia tu barangkali depan kita nampak tak ada masalah, rupa-rupanya pembunuh bersiri, boleh jadi tak? Boleh jadi juga. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala dah tahu lama dah bahawa dia ni memang bersalah. Okey, jadi kalau Allah nak seksa, itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu satu. Dan yang kedua, Dr. Naim di akhir buku ni ada juga dia sebut bahawasanya di antara perkara yang boleh membuatkan hamba itu diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hamba tu terlepas daripada neraka jahanam. Boleh tak manusia terlepas daripada neraka jahanam walaupun dia berdosa? Boleh tak? Jawabnya boleh. Antaranya beberapa perkara, antaranya melalui taubat. Betul? Melalui taubat Allah hapuskan dosa, lalu dia boleh terlepas daripada neraka. Dan salah satunya lagi yang boleh membuatkan seorang hamba itu selamat daripada neraka jahanam adalah azab kubur. Jadi azab kubur ni dari satu segi betul lah, semua orang tak mau azab kubur. Tetapi orang yang diazabkan itu barangkali dosanya telah pun ditebus dengan azab tu. Maka bila bangkit dekat padang mahsyar, dia terlepas daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Betul lah semua tak nak, tapi antara azab kubur dan neraka takkan ada orang pilih neraka kot. Azab kubur tahan lah daripada neraka tu. Okey, jadi kita kata azab kubur ni Allah nak seksa, boleh jadi disebabkan orang itu berdosa, memang mutlak Allah nak seksa dia, ataupun barangkali Allah nak mensucikan dosa dia sebelum sampai kepada kebangkitan di padang mahsyar. Yang tu pun tidak mustahil juga. Okey, jadi ini semua terletak bawah kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita persoalkan. Ada disebut dalam Quran, ada juga disebut dalam hadis Nabi SAW. Nanti kita tengok banyak hadis cerita berkenaan dengan perkara ni. Maka kita kata soalan
dan juga azab dalam kubur yang kita nak masuk ni memang ada. Itu bukan perkara yang diragu-ragukan lagi dah. Baik. Kemudian seterusnya kita masuk bab kedua dalam perkara ni. Yang kedua dia kata azab dan nikmat di dalam kubur. Selain daripada fitnah di dalam kubur, wajib kita beriman dengan adanya azab dan nikmat di dalam kubur. Al-Quran dan hadis sahih secara jelas menunjukkan dalil adanya demikian. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ghafir ayat 45 hingga 46 ni, dan Firaun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat sangat. Kepada mereka dinampakkan neraka pagi dan petang, dan pada hari terjadi kiamat dikatakan pada malaikat, masukkanlah Firaun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Kat sini diguna perkataan wa yauma taqumus saatu adkhilu ala Firaun. Sebelum kita masuk bab ni, saya sentuh sikit. Dia kata adkhilu ala Firaun. Apa maksud ala? Apa maksud ala? Macam contoh surah Ali Imran. Apa maksud ala? Ala adalah jamak bagi ahli. Ahli ni ahli keluarga, kita kata kan. Ini siapa? Anak saya, ahli keluarga saya. Mai ramai, kita kata. Anak 5-6 orang, isteri ada, kita kata mak ayah dia ni siapa? Ini semua ala, ini semua kaum keluarga saya. Okey, jadi di sini yang menariknya, dia letak perkataan ala, maksudnya dari satu sudut, maksud dia kaum keluarga. Tetapi kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, sebegitulah dalam Islam, kaum keluarga itu selain daripada ikatan darah, ada ikatan yang lebih besar daripada ikatan darah lagi. Apa dia? Ikatan keimanan, ikatan akidah dia. Kalau dalam ni ala Fir'aun maksudnya apa? Ahli keluarga Fir'aun. Adakah ayat ni nak memaksudkan anak Fir'aun, isteri Fir'aun? Itu ke maksud dia? Bukan, dia tak maksud tu. Dia maksudkan Fir'aun dan pengikut dia, semua yang sembah dia, semua tentera dia. Kita kata tentera tu semua ahli keluarga dia ke? Bukan ahli keluarga dia. Sebeginilah Al-Quran mensifatkan orang yang sama akidahnya, walaupun tidak ada pertalian darah, tapi Allah pandang sebagai satu keluarga. Sama je kamu ni semua, macam tu. Sama juga dengan orang beriman. Bila disebut ahlul mu'minin, orang-orang yang beriman, maksudnya bukan keluarga saja, tetapi sekalian orang yang beriman. Sebab itulah saya ingat ada orang pernah tanya lama dulu, orang kata, Ustaz, kenapa dalam selawat tak disebutkan sahabat Nabi? Kenapa dalam selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dia tak sebut sahabat Nabi? Kan? Kenapa? Sebab kata An-Nawawi, kata keluarga itu merujuk kepada ahli keluarga yang beriman ataupun mereka yang bukan keluarga tetapi beriman, termasuk juga dalam ahli keluarga. Okey, jadi sebab tu dalam selawat pada Nabi tak sebut sahabat. Sebab apa? Dalam ala Muhammad maksudnya apa? Ahli Muhammad, yakni kata Syekh Utsaimin, semua orang yang mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua termasuk sekali. Okey, jadi itu pengertian keluarga tu, kita faham ikatan darah, betul. Tetapi yang lebih besar daripada ikatan darah adalah apa? Ikatan akidah, ikatan keimanan. Atas dasar itulah Allah kata sesungguhnya semua orang mukmin itu adalah bersaudara. Atas dasar itulah. Okey, kalau nak kata kita pun tak ada hubungan darah, orang saya pun sesat mana Kuantan main tiba-tiba pilih, tak ada siapa saudara kat sini, kata kan. Tetapi dari segi ahli keluarga boleh tak dikira? Boleh, disebab keluarga dalam keimanan, dan itu lebih tinggi nilainya di sisi Allah berbanding nilai kekeluargaan. Okey, jadi kita kena tengok sini pun disebut ala Fir'aun, maksudnya secara umumnya kalau terjemahan langsung keluarga Fir'aun, dia bukan nak masuk keluarga Fir'aun, dia nak masukkan siapa? Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Okey, baik, dalam ayat ni kita tengok sini macam mana ayat ni dikatakan dalil berkenaan azab kubur. Dalam ayat ini Allah menjanjikan Fir'aun dan kaumnya dengan dua jenis azab, iaitu yang pertama, azab yang diisyaratkan dalam ayat an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashiyya, yang bermaksudnya kepada mereka dinampakkan neraka pagi dan petang. Apa maksudnya? Apa maksudnya kepada mereka dinampakkan neraka pagi dan petang? Maksudnya mereka bukan dalam neraka. Nampak tak? Maksudnya mereka bukan dalam neraka. Kalau mereka dalam neraka, kenapa Allah tunjuk neraka lagi? Kan? Cuba tuan-tuan tunjukkan saya masjid Sempang 4. Ustaz ni gila tau. Nabi memang duduk dalam masjid. Sama lah juga. Dia sebut kat sini dinampakkan pada Fir'aun dan juga pengikutnya neraka pagi dan petang. Maksudnya mereka bukan dalam neraka. Jadi kalau yang kata Ustaz ayat ni bukan cerita azab kubur, Ustaz, ayat ni cerita azab neraka, kita kata salah. Sebab apa? Allah kata ditunjukkan pada neraka pagi dan petang. Maknanya mereka bukan dalam neraka. Okey, boleh faham tak? Itu maknanya azab dia tu
sesuatu tempat di luar neraka. Itu pengarang ni nak sebut buat masa ni. Yang kedua dia kata, dan juga azab yang keduanya diisyaratkan dalam ayat, wa yauma taqumu sa'atu adkhilul ala fir'aun asyaddal azab, yang bermaksud dan pada hari terjadinya kiamat dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Maknanya kita kata apa? Disebut sini ayat yang kedua ataf pada ayat yang pertama. Menurut kaedah ataf dalam bahasa Arab memberi erti bahawa yang kedua berlainan daripada yang pertama. Maka azab yang disebut dalam ayat yang pertama berbeza daripada azab yang disebut dalam ayat yang kedua. Apabila azab yang kedua menimpa selepas berlakunya kiamat, maka azab yang pertama sudah tentu berlaku dalam masa berada di dalam kubur, iaitu selepas mati tetapi sebelum daripada kiamat. Okey, saya ulang balik dalam erti kata mudah. Dia kata yang pertama, dia kata setiap hari Fir'aun dan dia punya pengikut jadi seksa dan dilihatkan kepadanya neraka pagi dan petang. Satu. Kemudian kedua, Allah kata kemudian bila terjadinya hari kiamat, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Maknanya berapa azab kat sini? Dua. Yang satu Allah kata diazabkan dan ditunjukkan neraka, dan yang kedua dimasukkan dalam neraka. Okey, jadi kata pengarang, dia kata yang azab neraka tu tak apalah, tu azab neraka kita faham dia tu. Tetapi yang azab yang sebelum daripada kiamat tu azab apa? Azab kubur lah. Jadi ayat ni secara jelas ni dicerita berkenaan apa? Dicerita bab azab kubur. Okey, jadi kalau kita faham betul ayat Quran ni, kalau orang tanya ayat Quran ada tak azab kubur, sebenarnya ada, kita kata. Cuma dia tidak sebut bahawasanya ini azab kubur, dia tak sebut macam tu. Okey, tetapi dalam kefahaman ayat ni kita faham yang Allah nak maksudkan apa? Azab kubur. Dalam ayat yang lain Allah isyaratkan kepada azab kubur, iaitu ni dalam ayat lain surah Al-An'am, firman Allah Subhanahu wa taala dan sungguh ngeri sekiranya engkau melihat ketika orang-orang yang zalim itu dalam penderitaan sakaratul maut. Apa maksud sakaratul maut? Bismillah. Sakarah ni maksudnya daripada sukrah. Sukrah ni maksud dia mabuk. Kenapa sakaratul maut tu dipanggil sakaratul maut? Maksudnya mabuk kematian, mabuk dan meninggal dunia. Kenapa panggil mabuk? Sebab orang meninggal dunia ni macam orang mabuk. Kita sebut dia apa, dia tak sedar apa dah. Kita semua gitu dah. Orang dah bisik kat dia dah gitu kan. Kita sebut la ilaha illallah, kadang-kadang dia balas pun tak dengar apa pun dia balas gitu lah. Macam orang mabuk. Orang mabuk hik-hik, kita kata cuba mengucap dia. Gitu sama. Sebab tu dipanggil sakaratul maut. Maksudnya mabuk kematian, nak meninggal dunia sangat-sangat dah. Baik, Allah kata sungguh ngeri sekiranya engkau melihat keadaan orang yang zalim itu dalam penderitaan sakaratul maut, sedang malaikat-malaikat pula menghulurkan tangan mereka memukul dan menyeksa orang tersebut sambil berkata dengan menengking dan mengejek, keluarkanlah nyawa kamu daripada tubuh kamu sendiri. Na'udzubillah min zalik, na'udzubillah min zalik. Iaitu orang yang waktu hampir kematian dia, Allah kata mereka dipukul oleh malaikat. Maknanya malaikat dengan pukulan tu nak paksa roh dia tu keluar melalui pukulan dia tu. Jadi itu azab mana? Azab neraka ke azab sebelum daripada kiamat? Inilah dia azab kubur kata. Inilah dia azab yang berlaku sebelum daripada hari kiamat. Cuma saja kita kata kalau saya sebut azab kubur tu kok ada orang confuse, kata ustaz dia tak masuk kubur lagi. Macam dia azab. Yang dimaksudkan azab kubur tu, kata Ibnu Qayyim, sebenarnya bukan, memang kita sebut azab kubur, tetapi sebenarnya yang dimaksudkan adalah alam barzakh. Okey, cuma saja kita panggil alam kubur, kita panggil azab kubur sebab apa? Sebab al-ghalib, dia kata kebanyakannya majoriti manusia, selalunya manusia ni memang matinya berkubur, selalunya macam tu. Yang tak berkubur tu kita kata kes sikit-sikit saja. Maka disebabkan tu disebut alam kubur, bukan bermaksud orang masuk kubur saja yang masuk alam tu tak. Tetapi orang yang meninggal dunia, dia dah masuk dah dalam alam tu walaupun dia tidak berkubur. Walaupun barangkali badan dia macam kita kata suicide bomber kan, apa ni, pengebor berani mati tu kan, ikat lari, bom meletup di sini, tak ada jenazah kata, tinggal daging satu, nak bumi apa? Dia masuk. Kita kata tak ada jenazah, tak ada kubur. Adakah bila dia tak ada kubur dia tak masuk alam kubur? Dia masuk alam kubur, roh dia masuk alam kubur. Tetapi kita kata jenazahnya tidak dikuburkan sebab nikah terpencil. Yang kita kata jenazahnya pun tak ada, kami nak tanam pun tak ada bekas, Ustaz kata. Kan? Okey, jadi disebabkan tu kita kata untuk orang yang meninggal dunia dalam keadaan yang na'udzubillah, dalam keadaan yang nyawanya disebat oleh malaikat sehingga tercabut nyawanya daripada badannya, disebat dalam keadaan sedemikian. Bila azab ni berlaku di neraka ke ataupun masa dia mati,
masa dia mati. Inilah dia azab kubur. Okey, jadi untuk kata azab kubur tak ada dalam Quran, dah ni azab apa kata? Ini azab kubur dah ni, sebab dia bukan bincangkan berkenaan api neraka dak. Dia bincang waktu kawan tu mati, dia disebat oleh malaikat sehingga roh dia tercabut daripada badan dia. Allah, sakit sungguh kata. Okey, jadi ini membicarakan berkenaan azab kubur. Pada hari ini kamu dibalas dengan azab seksa yang menghinakan kamu sehina-hinanya disebabkan apa yang telah kamu katakan terhadap Allah dengan tidak benar, dan kamu pula menolak dengan sombong takabur akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Maksudnya apa? Keterangan Allah, ayat Allah suruh kita ni ibadah, suruh kita ni menjalani kehidupan untuk akhirat, kita sombong berkenaan perkara ni. Maksudnya kita endahkan perkara ni. Nauzubillah. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengenai ayat ini, dia sebut azab itu ialah ketika mati, iaitu dipukulkan mereka dan juga punggung mereka, dipukulkan belakang mereka, dipukul disebab muka mereka dan belakang mereka dengan keadaan nak paksa roh tu keluar dalam keadaan sedemikian. Okey. Berkata Ibnu Hajar, ayat ini disokong oleh pengertian ayat dalam surah Al-Qital, iaitu firman Allah. Surah Al-Qital ni nama lain bagi surah apa? Surah Muhammad. Okey. Dia surah dalam Quran ni dia kadang-kadang dia ada panggilan yang berlainan. Macam contoh surah Bani Israel. Apa dia surah Bani Israel? Surah Al-Isra. Nama lain dia adalah surah Bani Israel. Satu ada sekali itu saya ingat pensyarah saya seorang, dia kata ada orang cuba nak palsukan Quran. Saya kata kenapa kan? Kita dengar apa macam ui gempar kan? Sebab dia kata mereka buat surah baru. Surah apa? Surah Bani Israel. Saya kata doktor, surah Bani Israel memang ada pun. Yang tu nama lain bagi surah Al-Isra kata. Macam contoh kalau saya sebut surah Bani Nadir, ada tak surah Bani Nadir? Ada tak? Tengok dalam Quran tak ada lah, dalam hasyiah, dalam fihrisat kita tu tak ada lah. Tapi surah Bani Nadir adalah nama lain untuk suratul Hasyri. Okey, dia ada nama lain. Begitu juga kalau sahabat dalam hadis, sahabat tak sebut surah apa ni, sahabat tak sebut surah At-Taubah, sahabat selalu sebut surah Al-Bara'ah. Okey, begitu juga sahabat tak sebut surah Ali Imran, mereka suka sebut Kaf Ha Ya Ain Sad. Okey, jadi ini nama-nama lain bagi surah. Sama juga dalam Ibnu Hajar sebut dia kata kalau kita tengok dalam suratil Qital, cari dalam Quran surah Qital sampai pagi esok tak jumpa. Surah Qital adalah surah nama lain bagi surah Muhammad. Jadi surah Muhammad ada dalam Quran? Ada. Sebab tu sebelum kita kata orang nak palsukan Quran, cuba saya mock dulu kok nama lain kata. Itu saja. Okey. Baik. Ayat ini dikata disokong oleh pengertian ayat dalam surah Al-Qital, iaitu firman Allah, fa kaifa idza tawaffathumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum, yang bermaksud maka bagaimanakah keadaan mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka secara memukul muka mereka, wa adbarahum, dan juga punggung mereka. Ayat ni sokong ayat tadi. Sama tak maksud dia? Sama. Ayat tadi dia kata apa? Malaikat maut sebat muka dan punggung bagi keluar roh tu. Sama juga dalam surah Muhammad, kata Ibnu Hajar, Allah ada sebut perkara yang sama. Maka ini merujuk pada apa? Adakah merujuk pada neraka? Tak, sebab kawan tu baru saja mati, kiamat tak jadi pun lagi, hari perhitungan tak jadi pun lagi. Ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan azab di kubur. Okey, tegas Ibnu Hajar, azab demikian meskipun berlaku sebelum dikebumikan si mati, namun ianya termasuk di dalam jumlah azab yang ternyata berlakunya sebelum daripada hari kiamat. Dan menisbahkan azab kepada kubur, ni yang saya sebut tadi, dan menisbahkan azab kepada kubur adalah kerana kebanyakan azab itu berlaku di dalam kubur. Sebab kebanyakan manusia ada kubur lah. Tapi tidak bermakna dia tak ada kubur. Ada dulu saya ingat kecil-kecil ada orang duk gurau, dia kata kalau orang tu badan dia berkecai, dia tak ada kubur, dia tak kena seksa malaikat. Allah kata Allah Subhanahu Wa Taala buat kita daripada tak ada jadi ada. Dah hancur nak gabung balik, tak ada apa lah. Itu bukan perkara yang susah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian dia kata hadis-hadis sahih yang mengisbatkan adanya azab kubur banyak hingga ke tahap mutawatir. Apa maksud mutawatir? Mutawatir maksudnya periwayatan dia banyak. Banyak tu berapa orang? Waktu menarik sikit. Ada orang kata banyak tu atas daripada 10 orang. Maksudnya daripada sahabat, lebih daripada 10 orang sahabat riwayat, maknanya mutawatir. Ada yang kata atas daripada 20 orang. Ada yang kata atas daripada 30 orang. Ada yang kata 300 orang sebab ambil bilangan Badar. Prajurit Badar kan 313 macam tu kan. Pandangan al-qaulu sahih,
Pandangan yang kuat, wallahu alam, saya setuju dengan pandangan Profesor Zailu, Profesor Abu Lais. Dia kata bahawasanya pandangan yang dia pilih, ni tak ada masalah, ni masalah khilaf lah. Dia kata mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh ramai sahabat, dan bilangan tu sehingga kan kita tak perlu tanya dah berapa bilangan tu, maknanya ramai sangat. Sebagai contoh, kita kata Al-Quran mutawatir ataupun tidak? Mutawatir. Bila kita baca surah Al-Fatihah, barangkali tuan imam kita baca surah Al-Fatihah barangkali, ada tak orang pergi kat tuan imam? Tuan imam, surah Al-Fatihah tuan imam ni riwayat siapa? Ada orang tanya? Tak ada orang tanya. Sebab apa? Sebab dia disampaikan secara mutawatir. Semua 100,000 lebih sahabat semua baca Fatihah macam tu. Dah terlalu ramai. Okey, jadi itu wallahu alam pandangan yang saya pilih lah. Kalau dia sebut mutawatir, maknanya dah tak terkira, dah banyak kita kata, sehingga kan kita tak perlu nak tanya balik dah kamu ambil daripada siapa. Cuma saja mutawatir ni dia ada dua pembahagian dia, iaitu mutawatir lafzi dan mutawatir maknawi. Mutawatir lafzi maksudnya apa? Mutawatir lafzi wallahu alam, ilmu saya pun taklah banyak sangat, tapi setahu saya hadis mutawatir lafzi ni ada satu saja. Satu saja. Mutawatir lafzi ni maksudnya apa? Maksudnya Nabi sebut dengan keadaan yang 100% macam tu, disampaikan kepada sahabat yang sangat-sangat ramai, dan kesemua sahabat tu meriwayatkan dengan lafaz yang 100% macam Nabi SAW. Apa hadis yang masyhur dalam ni? Hadis yang kata Nabi SAW, man kadzaba alayya muta'ammida falyatabawwak maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berbohong kepada aku dengan sengaja, maka dia telah menempah tempatnya, tempat duduknya sendiri di neraka. Dia dah tempah seat dia dekat neraka. Hadis ni waktu Nabi sebut, ada berapa sahabat? Wallahu alam, sebahagian artikel saya tengok mencadangkan barangkali ada lebih kurang 60-70 ribu sahabat depan Nabi SAW. Maka bila mereka dengar tu, mereka ingat pesanan ni dan mereka sampaikan sebiji macam yang Nabi sebut. Ini mutawatir lafzi, iaitu lafaznya itu sendiri mutawatir. Okey, ada pun mutawatir yang kedua yang lebih banyak daripada mutawatir lafzi adalah mutawatir maknawi. Maksudnya apa? Waktu Nabi sebut tu, barangkali tak ada 60,000 orang depan dia, tetapi Nabi sebut banyak kali di kejadian yang berbeza, sehingga bila kita himpun balik sahabat ni semua tengok banyak sungguh Nabi cakap pasal ni. Contoh mutawatir maknawi apa? Ni lah dia azab kubur. Maknanya di Mekah, di tahun pertama, saya bagi contoh sajalah, tahun pertama kenabian, barangkali Nabi dah sebut dekat Abu Bakar berkenaan azab kubur. Kemudian tahun kedua Nabi dah sebut kat Osman bab azab kubur. Tahun ketiga Nabi sebut kat 5 orang lagi bab azab kubur yang tak sama dengan sebelum tu. Kemudian kita kata tahun waktu dikepung Nabi sebut lagi kat orang lain. Waktu hijrah Nabi sebut lagi azab kubur. Badar Nabi sebut lagi azab kubur. Lepas Badar, lepas Uhud Nabi sebut lagi bab azab kubur. Nabi sebut terlalu banyak kali, sehingga pun walaupun bukan sekali sebut tu, ramai orang depan dia, tetapi banyak kali sangat dia sebut, kita kumpul balik jadi mutawatir kita tahu. Ini mutawatir apa? Maknawi. Dan kebanyakan mutawatir adalah mutawatir maknawi, bukan lafzi. Itu pun kita kata hadis mutawatir ni memang tak banyak. Ada berapa Ustaz? Saya ingat selalu dalam buku ulum hadis kata adalah lebih kurang 20 kot. Tak banyak kata. Tetapi kalau sekali ada tu menunjukkan perkara tu kuat. Tak boleh nak kilah lagi dah. Termasuk apa? Termasuklah azab kubur. Terlalu banyak kali Nabi sebut bab azab kubur, sehingga kan kita kata mustahil dah nak nafi dah kata. Banyak sangat sahabat yang sebut kami dengar Nabi cerita berkenaan azab kubur. Itu mutawatir. Okey? Jadi kita kata mutawatir dalam dunia ni, kita kata ada Quran yang mutawatir, kemudian hadis Nabi yang mutawatir lafzi yang saya sebut tadi tu, man kadzaba alayya muta'ammida, dan kemudian yang ketiga kita ada mutawatir maknawi. Dan wallahi setakat pengetahuan saya, dalam dunia ni satu-satunya ilmu yang menekankan bab periwayatan ni, yang mementingkan bab periwayatan dalam menentukan kesahihan dia, memang dalam Islam dalam bab ni saja. Dalam agama lain, dalam ilmu lain tak ada istilah mutawatir ni, mana ada. Cuba tengok ilmu musyrik barat berkenaan sejarah umpamanya. Bila dia tulis berkenaan sejarah, betul? Dia cerita sejarah tu seolah-olah memang dah satu fakta dah pun. Sedangkan kalau kita semak, boleh tengok lagi kamu dapat fakta ni daripada mana. Saya ada, kebelakangan ni saya baca ada satu buku, tajuk dia Najaf The Gateway of Wisdom. Dia berkenaan dengan pembesaran bandar Najaf di Iraq tu, hasil daripada penyembahan pada kubur Ali bin Abi Talib. Yang tulis tu orientalis, bukan orang Islam.
Tapi bila dia tulis cerita sejarah seolah-olahnya fakta. Dia tulis dalam sejarah sebenarnya yang naik jadi khalifah adalah Ali, bukan apa. Sebab apa dia tulis macam tu? Sebab sumber dia diambil daripada sumber Syiah. Maksudnya yang saya nak tekan, waktu dia tulis tu, pemikiran dia tak fikir pun apa yang dibaca tu betul ke salah. Dia main tulis sebab dia dengar macam tu saja. Sebab tu penting sanad dalam Islam. Satu-satunya agama, bukan saja satu-satunya agama, bahkan satu-satunya disiplin ilmu yang ada sanad memang Islam saja. Agama lain tak ada, ilmu lain tak ada. Dalam ilmu fizik ada bincang bab sanad, mana ada? Dalam ilmu psikologi ada bincang bab sanad, mana ada? Dalam ilmu falsafah barat ada bincang bab sanad, mana ada? Islam saja bincang bab sanad. Sebab tu memang dengan yakin kita boleh sebut dokumen yang memang kekal dalam bentuk asal dia memang Quran kata. Sebab apa? Sebab dia mutawatir. Okey, bab-bab lain dalam ilmu-ilmu lain mana ada istilah mutawatir. Termasuk buku-buku yang selalunya dinasabkan kepada tokoh-tokoh dia. Ada juga yang kata entah ya ke tak orang tu tulis, entah orang bohong kot kata kawan tu tulis. Yang tu pun tidak mustahil juga. Okey. Jadi ini kehebatan agama kita ni. Kadang-kadang bila kita belajar malam-malam kita sebut sanadnya sahih dan sebagainya. Benda-benda macam ni kadang-kadang kita tak perasan bila kita tak bandingkan dengan ilmu lain. Tapi kalau kita bandingkan, kita nampak insya-Allah lah Islam ni memang kemah lah kita kata. Sebab dia ada perbincangan berkenaan sanad tu. Okey. Baik, balik pada perbincangan kita ni. Dia kata hadis yang mengisbatkan, hadis yang mengatakan adanya azab kubur ni terlalu banyak sehingga mencapai tahap mutawatir. Berkata Imam An-Nawawi, ketahuilah ahli sunnah mengisbatkan azab kubur dan dalilnya daripada Al-Quran dan sunnah memang banyak. Di antaranya firman Allah, An-naru yu'radu 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya, yang bermaksud dan kepada mereka Firaun serta kaumnya dinampakkan neraka pagi dan petang. Dan banyak lagi hadis-hadis sahih daripada Nabi SAW yang diriwayatkan oleh para sahabat dalam banyak tempat. Dan tidak mustahil pada akal bahawa Allah menghidupkan satu juzuk anggota daripada tubuh badan manusia yang telah mati dan Allah menyeksanya. Manakala hal ini tidak mustahil pada akal, dan ada pula dalil syarak yang wajib kita mempercayai dan beriman kepadanya, iaitu perkara ni memang ulama salaf memang ada bincangkan. Yang diseksa dalam kubur tu roh ke badan, mereka ada bincang. Mereka ada bincang roh ataupun badan. Kalau ikut Ibn Qayyim, dia kata nampak gaya badan. Wallahu alam. Nampak gaya badan. Sebab apa badan? Sebab anggota macam yang dalam ayat Quran tadi sebut, Allah sebut muka, Allah sebut belakang. Yang tu semua anggota roh ke anggota badan? Anggota badan. Jadi di situ kita kata, habis tu orang tanya Ibn Qayyim, macam mana kalau kita korek kubur tak nampak pun kena seksa? Kata Ibn Qayyim, tidaklah mustahil Allah ciptakan badan lain untuk dia dan seksa badan tu untuk nak menyeksa dia. Boleh tak? Apa yang tak bolehnya? Allah Subhanahu Wa Taala Maha berkuasa, dia nak buat apa pun boleh, kata kan? Wallahu alam. Setakat perbincangan dalam ni macam itulah, iaitu yang diseksa itu nampak gayanya badan dan juga roh. Wallahu alam, dua-dua. Badan ada, roh pun ada juga. Wallahu alam. Baik, Imam Muslim dalam kitab sahihnya membawa beberapa hadis yang mengisbatkan adanya azab di dalam kubur. Nabi Muhammad SAW mendengar suara orang yang diazab dalam kubur. Yang ni bukan sekali, yang ni banyak kali. Waktu dia lalu di kubur di Badar, dia ada sebut berkenaan, kamu dah dapati dah apa yang dijanjikan oleh Tuhan kamu tu sebagai perkara benar. Dia dengar. Ada yang ketika dia melalui dua kubur dalam Sahih Bukhari, dia kata dua orang ini diseksa sebab tak basuh, tak istinja elok-elok. Seorang lagi mengadu domba. Apa maksud mengadu domba? Domba ni sebenarnya kambing jantan. Kenapa dia panggil domba? Sebab kambing jantan ni dia selalu apa? Dia selalu belaga kan. Jadi mengadu domba ni orang yang suka pelaga kan kawan-kawan dia. Dia suka buat orang bergaduh kan. Dia provoke orang ni, Kalau dia ada pengikut, dia provoke orang ni suruh bergaduh. Dia tak ada kerja lain. Hak ni apa dah? Hak ni mengadu domba. Nabi SAW pernah lalu pada dua kuburan. Baginda kata dua kubur ni sedang diseksa. Salah satunya dosa sebab mengadu domba. Begitu juga Nabi SAW pernah lalu satu kawasan dan baginda berhentikan kuda baginda. Sahabat tanya kenapa? Dia kata ada tak dekat sini orang yang baru dikebumikan? Sahabat kata ada. Dekat depan sana ada lebih kurang 5-6 kubur yang baru dikebumikan. Nabi dengar mereka diseksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi ni di antara mukjizat Nabi. Apa dia? Yang ni mukjizat yang sahih. Kalau yang kata Nabi apa? Yang selalu saya sebut tu kan. Ada yang kata Nabi ni kalau di jalan tempat gelap, jalan tu jadi cerah sebab dia badan dia tu cahaya. Ini mengarutlah.
Ada yang kata Nabi ni tak ada bayang-bayang, hak tu pun tidak lah kita tahu. Tetapi yang ni sahih, iaitu Nabi SAW di antara mukjizat baginda boleh dengar orang yang diazab dalam kubur. Yang ni sahih. Ini disebut dalam Sahih Muslim ada, Sahih Bukhari pun ada juga. Okey. Baik. Nabi Muhammad SAW mendengar suara orang yang diazab dalam kubur. Orang yang mati mendengar derapan selipar orang yang mengebumikannya, yang kita baca awal tadi. Pertanyaan Nabi SAW ni yang baru saya sebut tu, kepada Ahlul Qalib, iaitu orang musyrikin Mekah yang dibunuh di dalam peperangan Badar, kemudian dicampak ke dalam telaga buruk. Apakah kamu mendapati benar janji Tuhan pada kamu? Begitu juga perihal Nabi SAW, bahawa orang yang hidup tidak sedengar orang yang mati. Orang itu kata orang mati ni boleh dengar orang hidup. Ya, kalau ikut dalil mereka boleh dengar. Tetapi semuanya atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam, kita pun tak tahu lebih dari itu. Kubur menjadi luas bagi si mati yang tergolong di kalangan orang yang beruntung. Dinampakkan kepada si mati tempat kediamannya di dalam syurga atau dalam neraka, dan lain-lain lagi. Kesemua ini menunjukkan apa tuan-tuan? Bahawasanya azab kubur itu ada. Dalam hadis-hadis Nabi yang sahih banyak sehingga mencapai darjat mutawatir. Okey, wallahu alam. Kita bagi ruang ta'zam.